KPM. Okey cikgu, jom. Dah pukul berapa dah ni? Kita dah lambat cikgu nak pergi sekolah. Betul, jom kita pergi sekarang. Okey, jom. Okey. Cantik betul cuaca hari ni ya cikgu? Ya, cantik. Tapi itulah. Cikgu? Ya. Cikgu? Cikgu okey ke? Mengantuk sikit. Ya Allah. Minta maaf. Hati-hati cikgu. Saya tak ada air nak bagi ni cikgu. Tak apa. Cemas sedikit. Cikgu, saya nak tanya kenapa bila cikgu ke kiri tadi kita badan ke kanan? Tadi itu kesan inertia. Inertia apabila kita cenderung bila kita bergerak, kita cenderung untuk mengekalkan keadaan asal. Oh ya ke? Keadaan asal? Keadaan asal. Sebab tu kita belok ke kiri, badan kita nak kekal masih ke kanan kan? Ya. Itulah kesan inertia. Wah cikgu, saya macam nak belajar lebih lanjut lah tentang tu. Ya, nanti dekat sekolah nanti kita akan belajar. Okey cikgu, jom. Kita sampai ke sekolah dulu. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton rancangan Didik TV KPM bagi slot menengah atas pada hari ini. Dan selama 1 jam, anda akan bersama saya, Kak Syafiqah Farahin, dan cikgu kita yang anda lihat profil beliau sebentar tadi, iaitu Cikgu Abdullah. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Fika? Khabar baik cikgu. Cikgu apa khabar pula? Baik. Alhamdulillah. Baiklah, bersama kita juga yang akan sama-sama belajar adalah cikgu jurubahasa kita, iaitu Cikgu Aida Zainul Azizdin dari SM Pendidikan Khas Vocational Merbuk, Kedah. Wah, jauh cikgu merantau. Selamat datang cikgu. Baiklah, Cikgu Abdullah, sebelum kita memulakan mata pelajaran kita hari ini, iaitu Sains Tingkatan 4, Cikgu, sebentar tadi ada tak kaitan lakonan kita yang ke kiri, ke kanan tu dengan tajuk pada hari ini, Cikgu? Mestilah ada kaitan, Fika. Ada. Apakah itu, Cikgu? So, kaitan hari ini kita akan belajar mengenai tajuk jisim dan inertia. Dan inertia yang kita lakonkan tadi adalah kesan hasil daripada kesan inertia. Okey. Cikgu ada sebutkan tentang kedudukan asal kan cikgu? Ya, betul. Kedudukan asal iaitu inertia ni adalah kecenderungan sesuatu objek untuk mengekalkan kedudukan asal. Okey, baiklah cikgu. Tapi sebelum tu, untuk slot yang pertama, kita akan tengok dulu jisim terlebih dahulu. Okey, baiklah cikgu. Jom kita mulakan. Jom kita mulakan. So, yang pertama sekali adalah tajuk yang kita akan belajar. Di depan Fika ni ada banyak alat-alat pengukuran. Okey. So dia ada pelbagai jenis. Jadi kita lihat yang pertama, yang hujung sekali itu, ini apakah nama alat pengukuran itu? Agak-agak Fika tahu tak? Saya selalu nampak ni makmal sekolah cikgu. Dekat makmal sekolah. Okey, bagus. Memang kita letakkan di makmal sekolah dan alatan ini dipanggil neraca digital. Neraca digital. Ataupun kalau bahasa yang mudahnya adalah penimbang digital. Okey. Tapi kita gunakan bahasa saintifik, okey Fika? Ya. Okey, neraca digital. Okey. So kegunaan neraca digital ni adalah untuk menyukat jisim. Jisim okey. Yang kedua, yang sebelah tu pun neraca digital juga. Okey. Yang itu Yang ini. Yang itu betul. Neraca digital juga sama. Okey, yang ketiga. Okey, neraca tu. Okey, apakah nama alat pengukuran ini? Namanya adalah neraca tuas. Okey. Biasa tengok? Biasa tengok cikgu di sekolah juga. Dekat sekolah juga, betul. Okey. Tapi kegunaannya sama dengan digital. Ya, kegunaannya adalah untuk menyukat jisim. Okey. Baiklah cikgu. Okey, seterusnya adalah neraca yang keempat ini, okey. Ini cikgu. Ya, yang itu kita pergi yang itu dulu Okey. Maaf cikgu, kita pergi yang ini dulu. Ya.
dia nampak kecil saja. Okey, neraca yang ini, okey. Dipanggil neraca 3 alur. Okey, neraca 3 alur ni digunakan untuk menyukat jisim juga. Okey. Okey. Yang Fika pegang tadi? Yang ini tak sabar-sabar saya. Tak sabar-sabar kan? Jom kita lihat apa itu neraca. Bukan nama neraca tersebut. Okey, neraca ini dipanggil neraca spring. Spring. Tetapi kegunaannya bukan setakat namanya spring, tapi digunakan ada kegunaannya untuk menyukat berat ataupun daya. Lain sikit. Tadi jisim kan? Betul. Yang ini kita nak usukat berat dan juga daya. Ya, betul. Okey, cikgu. Okey. Dan yang hujung sekali ni, okey, adalah neraca. Kita tengok neraca apa? Okey. Neraca ini dipanggil neraca mampatan. Ataupun penimpang mampatan lah. Dia banyak digunakan dekat mana, Fika? Yang ni? Macam di dapur selalu saya nampak. Dekat market, dekat pasar kan. Yang ini dipanggil neraca mampatan, dia untuk menyukat berat sebenarnya ataupun daya. Sama juga dengan neraca spring tadi ya? Ya. Okey. Apa kata kita cuba? Fika nak cuba tak untuk kita sukat? Nak, cikgu. Menggunakan neraca-neraca ni. Betul. Sebab pertama sekali saya nampak neraca sebanyak ini di depan saya. Jadi mestilah nak cuba, cikgu. Okey. Boleh saya ke depan? Silakan, cikgu. Okey, so kita ada plastisin di sini. So kita akan gunakan plastisin ni untuk menyukat. So kita akan gunakan, katakan kita gunakan 5 plastisin. Okey. So minta Fika untuk ambil 5 ya. Okey, 1 2 3 4 5, cikgu. Okey. Letakkan sekali. Warna-warni plastisin ni kan. Letakkan sekali macam ni ke, cikgu? Ya. Betul okey. So kita Fika nak cuba yang neraca yang mana dulu? Kalau saya nak cuba yang ini. Okey. Sebab nampak menarik. Nampak menarik kan? Okey. Neraca ini dipanggil neraca tuas. Okey. So kita boleh letak. Okey. Wah. So kita dapat bacaannya kat situ. Okey. Cuma bacaannya tak sampai. So kita ada kurang jelas kan? So kita boleh ubah dia kepada bacaan yang lebih besar. Jadi dia dua arah ya, cikgu? Dua arah. Satu dia dalam skala 100 sehingga 1 kilo. Yang ini kita ubah skala kepada 250 gram sahaja. Untuk skala yang kecil lah. So kita katakan ini bacaan. Minta maaf, saya ambil sikit. Okey. 105 gram. Okey. Itu adalah jisim bagi 5 plastisin tersebut. Baiklah, cikgu. Jisim ya, bukan berat. Ya. Tapi memang kita kebiasaannya kita selalu guna berat kan. Nanti saya akan tunjukkan apa perbezaan di antara berat dengan jisim. Baiklah, cikgu. Okey. Jadi kita dah guna neraca tuas. Neraca tuas. Dalam banyak-banyak neraca ni, neraca yang paling mudah sekali adalah neraca digital. Ya, terus letak dan keluar je bacaan dia. On. Tekan on tu. Okey. Bacaannya ialah kita kena on dulu. Kena on dulu. Tekan. Baru letak. Okey. Bacaannya 105. Sama tak dengan neraca tuas tadi? Sama. Okey, so jisim so samalah 105 gram. Okey. Baiklah, cikgu. So kita beralih kepada neraca yang seterusnya. Cikgu, kita cuba neraca 3 alur ni, boleh, cikgu? Boleh. Sebab saya tertanya-tanya bagaimana bacaan diambil sebab ada 3 alur. Okey. So neraca 3 alur ni dia ada 3 pemberat di sini. Okey. So sebelum kita letakkan, kita akan pastikan dia tidak ada sebarang ralat lah. Ralat tu kalau macam ni dia kena berada di tengah-tengah. So kita kena adjust sikit supaya dia berada di betul-betul di tengah-tengah. Betul-betul di tengah-tengah ya. Dia ada garisan garisan. Okey, so kalau daripada pandangan hadapan tu kita dah nampak dia betul lah. Okey. So kita akan letakkan pemberat. Lepas tu kita akan gerakkan yang mana dulu? Yang paling besar lah. Yang paling besar. Yang paling besar. Okey, 1 masih berada di atas. So kita gerakkan lagi sehingga selalu jatuh. So kita balik kepada yang pertama.
Kita gerakkan yang pemberat yang kedua. Okey. Okey, dia jatuh. So, Dia kita masih balik jatuh. kepada 1. Dan kita gerakkan yang paling kecil, pemberat paling kecil sehinggalah dia berada di tengah-tengah. Oh, begitu. Macam itulah. So saya rasa 5 tu mungkin ada di tengah-tengah ni kan. Kita tak nampak kan. Okey. Mungkin di rumah boleh nampak ya bacaannya di situ. Dia berada di tengah-tengah sekitar 105 ya, cikgu. 105. Okey. So biasanya kalau menggunakan alat pengukuran ni, jisimnya dia akan tetap sama. Okey. Tapi berat dia mungkin berbeza mengikut tarikan graviti tempat tersebut. Sebagai contoh, Ya. kita angkat 105 kan? Ya. Kita letak pada neraca mampatan. So kita akan lihat dia punya bacaan mungkin sedikit berbeza. Disebabkan bacaan tu dia ada kesan graviti. Tapi masih dikira dia ada hubung kait sebab kita berada di bumi. Ya. 1 kilogram bersamaan dengan 10 Newton. So dia punya bacaan tu hampir sama. Okey. So kalau ini bacaannya adalah sekitar 100 gram sahaja. Okey. Disebabkan pengaruh daya tarikan graviti itu ya, cikgu. So dia akan ada kurang, ada yang lebih. Okey. So itu yang berlaku apabila kita menggunakan neraca yang berbeza untuk menyukat. Okey. Okey. Cikgu, bila cikgu sebutkan tentang itu, jadi tak bolehlah kita cakap mana satu neraca yang lebih tepat sebab dia dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut ya, cikgu. Ya, faktor graviti lah. Untuk neraca yang menyukat berat ataupun daya, so dia akan dipengaruhi oleh daya graviti sesuatu tempat. Okey. Tetapi bagi neraca yang menyukat jisim, dia tidak masalah. Dia akan sama 105 sebab dia tak dipengaruhi oleh daya graviti. Daya graviti. Okey. Ya. Bila cakap pasal jisim dan berat tu, apakah perbezaan yang cikgu nak nyatakan tu? Cikgu. Betul. So kita lihat kepada perbezaan antara jisim dengan berat. Kita selalu gunakan dalam kehidupan berat kilogram, betul? Tetapi sebenarnya ukuran jisim dan berat tu adalah berbeza. Kita tengok pada maksud terlebih dahulu, iaitu jisim adalah kuantiti jirim sesuatu objek. Molekul yang ada di dalam sesuatu objek tu, itu adalah jisim. Manakala berat pula adalah ukuran daya tarikan graviti ke atas objek. Dan unitnya pun berbeza. Kebiasaan kita gunakan kilogram, betul? Betul. Tapi untuk berat. Tapi sebenarnya kilogram adalah unit SI bagi jisim. Manakala berat adalah unit SI-nya adalah Newton. Ataupun simbolnya N lah. Ini yang cikgu sebutkan tadi. Kadang-kadang 10 kg sama dengan 10 Newton. Ya, betul. Okey. Okey, dan alat-alat pengukuran yang kita gunakan ialah neraca tuas, neraca 3 alur, neraca digital. Itu untuk jisim. Untuk berat pula, kita gunakan neraca spring dan juga neraca mampatan. Okey, yang saya cakap tadi, jisim dia akan sama di mana-mana dan berat dia berubah mengikut tarikan graviti. Okey. Dia berubah. Sebagai contoh, kita tengok contoh. Kalau bumi, angkasawan, Fikan nak jadi angkasawan? Dalam mimpi, dulu-dulu. Katakanlah Fika sebagai angkasawan berjisim 60 kg. So dia bersamaan dengan 600 Newton. 600 Newton lah untuk berat. Tetapi bila pergi ke bulan, tarikan graviti dia berbeza. Jisim Fika waktu tu 60 kg juga. Contoh okey. Tetapi beratnya jadi 99 Newton. Daripada 600 Newton kepada 99 Newton. Berbeza sebab berat tarikan graviti bulan kurang. Ya. Itu yang menyebabkan perbezaan. Jisim tetap sama, tetapi berat berbeza. Okey, baiklah cikgu. Okey, faham lah. Agak jelas. Agak jelas. Ya. Okey, kalau Fika jelas, boleh tak saya tanya soalan? Cikgu, saya cuba. Saya cuba, okey. ya. Kita tanya dulu, okey. Uji minus 1. Okey, apakah unit SI bagi jisim? Okey, bagi jisim cikgu, dia adalah kilogram.
kg. Kg. Ha. Okey, jawapan Fika betul. Betul. Ya, bagus. Maksudnya Fika faham. Okey. Apa kata soalan yang kedua? Okey, boleh cikgu? Okey. Tengok gambar ni sama dengan depan. Okey. Antara berikut, alat pengukuran mana yang digunakan untuk menyungkat jisim dan berat yang betul? Oh, kedua-duanya sekali. Kedua-dua. Okey, sebut jisim dulu. Okey, untuk jisim, neraca spring, neraca tiga alur, neraca tuas dan juga neraca mampatan. Okey, so yang keempat-empatnya. Keempat-empat boleh ukur jisim. Tapi berat, dua je boleh cikgu daripada gambar tu. Okey. Iaitu neraca mampatan dan juga spring. Betul ke cikgu? Yang jisim sebenarnya kita tengok okey, untuk jisim sebenarnya yang tepatnya adalah neraca tiga alur dan juga neraca tuas. Oh, cikgu nampaknya saya kena ulang kaji lebih lanjut lepas ni. Dah betul. Memang sebenarnya boleh guna, tetapi kita gunakan dua ini yang untuk jisim. Untuk jisim. Tapi untuk yang berat ada dua juga, iaitu neraca spring dan juga neraca mampatan. Dua ini sahaja ya cikgu, yang lain dah tak yang tepat lain kita tak gunalah. Okey ya. Maksudnya Fika dah faham. Jadi disebabkan tu saya nak bagi 2 bintang. 2 bintang? 2 bintang. Wah, bintang pertama saya dan kedua. Ya, sebab Fika dah boleh jawab soalan pertama dengan soalan kedua daripada saya tadi. Okey. Bagi 2 bintang. Baiklah, mungkin kalau Kak Syafiqah membuat ulang kaji ataupun beri fokus lebih dalam kelas, mungkin Kak Syafiqah boleh dapat lebih kan cikgu? Ya, boleh. Saya nak bagi lebih lagi. Tak apa, nanti. Kita berusaha lagi. Berusaha lagi. Seperti anda yang sedang menonton, jom kita sama-sama belajar lepas ini dan kembali di Didik TV KPM bagi slot menengah atas. Didik TV KPM. Hai murid-murid semua, jom kita kembali ke kelas slot menengah atas dan hari ini mata pelajaran kita sains bagi tajuk jisim dan inersia. Kalau tengok di depan Kak Syafiqah ni ada buku, ada gelas dan juga ada kereta mainan ni. Jadi apakah eksperimen yang kita akan lakukan? Tapi sebelum itu terlebih dahulu jom kita dengarkan penjelasan Cikgu Abdullah. Cikgu silakan. Ya, terima kasih Fika. So kita tengok dulu untuk slot yang kedua. So kita akan lihat kepada tajuk kita inertia. So inertia ni adalah apa yang saya sebutkan pada awalnya, ialah sifat semula jadi sesuatu objek yang cenderung untuk menentang sebarang perubahan pada keadaan asal, dalam keadaan pegun ataupun dalam keadaan bergerak. Itu yang penuhnya lah. Tapi saya sebutkan tadi keadaan asal bukan? Ya, betul. Tapi ini yang penjelasan yang penuh. Okay. Dan inertia ini dia bukan kuantiti fizik dan dia tidak mempunyai sebarang, tidak boleh diukur dan tidak boleh tidak ada nilai dan juga tiada sebarang unit. So dalam aktiviti nanti kita akan lihat kesan-kesan inertia, iaitu apabila dia cenderung dalam keadaan pegun. Apabila kita tarik dia, dia akan cenderung untuk kekal pada kedudukan asal. Yang pegun tu tak bergerak lah. Okey. Wah, tak sabar saya nak tengok macam mana hasilnya nanti. Ya, so yang keadaan pegun tu adalah aktiviti yang pertama yang kita akan buat. Okey, so boleh saya ke depan sikit? Silakan cikgu. Okey. So untuk yang pegun ni adalah kita ada duit shilling dan juga cardboard tu dan gelas. Okey. Apa yang saya nak minta Fika buat adalah Fika tarik cardboard tu dengan laju dan pastikan duit shilling tu masuk ke dalam gelas. Cikgu, macam pernah dengar yang orang buat silap mata tarik kain dari meja tu. Pinggan kekal tu. Ini ya? peringkat yang pertama. Okey. Kalau Fika lepas yang ni, boleh cuba yang boleh itu. Cuba yang meja pula. Okey, yang cikgu. dengan makanan tu kan. Yang tu level advance sikit lah. Tapi sama juga inertia ya? Konsep inertia. Okey cikgu. Jom kita mulakan. Okey, kita cuba. Okey, saya cuba 1, 2.
Bagus. Okey. Macam tu lah. cikgu. Okey. So ada satu lagi gelas tu. Nak cuba satu lagi? Okey, yang ini dengan nilai yang besar sikit dan mungkin berat atau jisim yang lebih besar ya cikgu. Ya, itu duit 50 sen kan. Okey, saya cuba berjaya jadi juga. Baik jadi cikgu. Okey, itu yang berlaku apabila keadaan pegun, duit siling tu keadaan pegun. Okey. Dia nak kekal pada kedudukan asal, so dia sepatutnya kalau kita tarik, dia mestilah ikut sekali kan. Tetapi dia tak, dia jatuh ke bawah. Disebabkan keadaan pegun tu. So dia akan turun ke bawah. Baiklah cikgu. Kalau tarik perlahan agak-agak jadi tak? Tak jadi cikgu. Saya rasa dia akan ikut juga cardboardnya. Sebab kita gunakan daya yang perlahan. So kalau kita gunakan laju, so dia akan kekal pada keadaannya. Baiklah cikgu. Okey. Cikgu, saya ada satu soalan secara cepat. Saya nak tanya, kalau contohnya kita tarik dengan laju, memang dia akan jatuh ke bawah. Tetapi adakah daya graviti mempengaruhinya? Tidak? Graviti keadaan pegun tu, so apabila kita tarik, dia dah tak ada benda yang menahan kan. So dia akan turun ke bawah disebabkan oleh graviti. Okey cikgu. Baiklah cikgu. Jom kita buat aktiviti seterusnya. Okey, aktiviti yang kedua ialah ini yang tadilah. Okey, kita tarik duit siling tu. Okey. Okey, aktiviti yang kedua adalah inertia penumpang dalam keadaan yang bergerak. Okey, dalam keadaan bergerak. Keadaan bergerak ni apabila seorang penumpang dia berada dalam train, dalam kereta api. Okey, apabila kereta api itu berhenti secara tiba-tiba, so dia akan terdorong ke hadapan. Disebabkan keadaan penumpang tu dia sedang bergerak. Tapi bila kereta api itu berhenti, dia masih nak bergerak. Penumpang tu masih bergerak. Disebabkan itu, so dia terdorong ke hadapan, betul? So apa yang dia boleh buat adalah dia ada pemegang, dia ada tempat duduk, so dia boleh duduk supaya badan dia tak jatuh. Jadi untuk eksperimen di studio, so kita akan cuba tak pakai penumpang lah. Kita pakai mainan. Yang ini. Okey. So Fika akan tolak dia dan saya akan tahan dia. Kita tengok adakah patung tu akan jatuh ataupun tidak. Okey. So dia ke mana kan? Ya, kalau banding dengan kereta api situasi itu, dia tidak ada penahan. Tak ada penahan lah. Okey. Alright cikgu. Kita cuba. Jom cikgu, dah bersedia ke? So saya akan tahan. Okey, Fika tolak, saya akan tahan. So kita akan lihat apa jadi pada patung tu. Baiklah, murid-murid, jom kita saksikan. Okey, saya tahan. Tak jatuh. Cikgu kena laju sikit kot. Mungkin laju sikit. Kita laju sikit. Alright cikgu. Okey, so kita cuba sekali lagi. Okey. Wah, kukuh betul mainan kan? Ni. Okey, lagi sekali. Kali ketiga. Kali ketiga ni mesti jadi punya. Okey, cikgu. Okey, tahan. Jatuh. Okey. Saya rasa terbukti juga di situ ya. Kan? So inertia apabila dia bergerak, so dia cenderung untuk bergerak walaupun kereta tu saya dah tahan. So dia berhenti, kenderaan dah berhenti tapi dia masih tak berhenti. Baiklah. Itu kesan inertia. Okey cikgu. Okey. Okey, dalam situasi ini faham untuk yang bergerak Okey. Setakat ni faham cikgu. Faham Okey. So untuk yang ketiga, kita tengok aktiviti yang ketiga, yang buku ni kan. Okey. Tersusun. Okey, apa yang saya nak tunjukkan nanti adalah keadaan buku kita susun dan kita akan tarik keluar. Kita akan cuba tarik keluar buku yang berada di bahagian tengah nanti. Kita akan tengok adakah buku yang berada di atas akan kekal ataupun ikut sekali. Okey. Boleh ya? Okey. Okey, so untuk itu saya akan saya ke depan. Silakan cikgu. Boleh. Okey. So saya akan tunjuk dua keadaan. Yang tadi Fika cakap, kalau kita tarik perlahan, okey, apa yang akan jadi? Okey. Kalau kita tarik dengan laju, adakah dia akan turun ke bawah disebabkan oleh tarikan graviti? Okey cikgu. So kita mulakan dengan perlahan ya. Perlahan dulu Okey. So saya tarik perlahan. So memang terikut sekali. Okey. Tetapi apabila kita tarik dengan laju, dia akan berlaku situasi yang berlainan. Okey. Okey, so kita tarik laju Okey, cikgu silakan. Okey. 1 2 3. Okey. Wah, kena laju-laju tu. Okey. Laju.
So macam mana? Fika nak try tak? Oh, yang itu... Okey, boleh cikgu sebab boleh, buku ni nampak ringan. Nampak ringan lah. Okey. Okey, saya cuba ya. Okey, saya alihkan sedikit. Okey. Alright. Kita cuba. Okey. 1, 2, 3. Okey. Berjaya. Okay. Berjaya kita punya eksperimen ni. Berjaya eksperimen. Maksudnya cikgu apa tu? Ini yang dikatakan ini keadaan bergerak ke ataupun pegun? Pegun, cikgu. Pegun. Apabila dia pegun, so apabila kita tarik, dia akan mengekalkan keadaan pegun dan apa yang akan jadi, dia akan turun ke bawah sahaja. Okey. Atas kesan graviti sahaja. So dia turun. So kita tarik. Kan? Betul cikgu. Terbuktilah di sini Terbukti. ya. Sama juga konsepnya macam shilling tadi, dia Macam akan jatuh shilling juga bila kita tarik dengan laju. Ya. Okey cikgu, faham. So itu adalah kesan inertia. Saya harap memang fahamlah kan? Ya, faham. Setakat ni cikgu. Okey, kalau faham, kita tengok boleh tak saya tanya soalan lagi nak tengok pemahaman Syafiqah. Okey? Okey, jom kita uji pemahaman saya dan juga murid-murid di rumah. Iya. Okey, so kita tengok berdasarkan raja berikut, yang manakah merupakan contoh inertia. Okey. Lelaki menolak tak boleh menolak kenderaan tapi tidak bergerak. Okey. Tolak tapi tak bergeraklah. Okey. Yang kedua, payung dipusingkan ketika hujan, so payung dipusingkan. Dan yang ketiga, makan. Kapal terbang nak mendarat, membaca dan juga menulis. Okey, dalam ke-6 ni yang mana merupakan contoh inertia dalam kehidupan harian? Okey, cikgu. Ada kesan inertia lah. Okey, murid-murid di rumah boleh sama-sama jawab dengan Kak Syafiqah. Yang pertama, Kak Syafiqah rasa yang lelaki yang sedang menolak kereta yang tak bergerak. Okey, tak bergerak. Okey, satu lagi. Kedua, mungkin yang ini cikgu, landasan bila kapal terbang hendak mendarat. Okey. Dan juga payung basah. Payung basah. Bila putar dengan laju. Putar dengan laju. Okey. Jawapan Fika kali ini betul, semua betul. Lelaki tidak dapat menolak kereta yang tak bergerak tu. Okey, itu adalah kesan inertia, betul? Okey. Yang kedua, payung, okey, memutarkan payung basah dengan laju supaya kita dapat keluarkan air daripada payung tu. Yang ketiga adalah kapal terbang memerlukan landasan yang panjang untuk mendarat ataupun berlepas lah. Sebab dia besar, jisim dia besar, so dia perlukan landasan yang panjang. Itu adalah kesan inertia. Wah, cikgu. Bagus. Okey, jadi kan cikgu, bila kita dapat jawapan yang sebentar tadi, boleh tak dapat ganjaran sekali? Ya, boleh. Nah, ambil satu bintang. Tapi saya ada satu soalan lagi. Boleh tak? Ada lagi? Okey, saya tunggulah macam tu. Kan? Silakan cikgu. Okey, yang keempat. Adakah inertia boleh diukur ataupun tidak? Oh, okey. Jika ya, jika ya, apakah unit bagi inertia? Okey cikgu, yang ini cikgu baru je bagi tahu sebentar tadi. Inertia tidak boleh diukur sebab dia bukan ukuran ataupun sukatan fizik ya cikgu. Unit fizik. Unit fizik. Unit fizik dan dia tidak ada unit. Tak ada unit. Okey, betul. Kuantiti fizik, kuantiti fiziknya dia bukan kuantiti fizik dan dia bila dia bukan kuantiti fizik, dia tidak mempunyai nilai, tak boleh diukur dan tidak mempunyai sebarang unit. Itu adalah jawapan dia. 2 bintang untuk Syafiqah. 2 bintang ya cikgu? 3. Wah. Okey cikgu, sementara saya mengumpul bintang ni dan menampal di sini, jom kita berehat sebentar ya cikgu. Boleh. Dan murid-murid jangan ke mana-mana, kita ada lagi aktiviti selepas ini. Jadi duduk diam-diam dan saksikan di TV selepas ini di slot mendengar atas. Didik TV KPM.
Okey, murid-murid sains, jom masuk ke kelas hari ini slot menengah atas bagi tajuk kita jisim dan inersia. Dan kita pun dah tahu jisim tu maksudnya ukuran ataupun kuantiti G-rim sesuatu objek, manakala berat ialah ukuran daya tarikan graviti ke atas sesuatu objek. Tapi apakah kaitan ataupun hubungan antara kedua-dua tersebut? Jom kita tanya Cikgu Abdullah. Cikgu, silakan. Okey, so untuk yang segmen yang ketiga, so kita akan lihat hubungan di antara jisim dengan juga inersia. Jadi untuk slot ini kita akan buat eksperimen. Kita akan buat eksperimen. Jadi saya nak minta Fika untuk tolong saya untuk jalankan eksperimen. Boleh, Cikgu. Okey. So apa yang kita akan buat untuk eksperimen ni adalah kita akan lihat, kita akan menjalankan eksperimen mengkaji hubungan di antara jisim dan juga dengan inersia. Jadi untuk eksperimen mestilah ada hipotesis, betul? Betul, Cikgu. Okay. So semakin besar sesuatu jisim, objek tersebut, semakin besar inersia objek tersebut. Okey, so itu adalah hipotesisnya. Okey. Kita nak uji adakah hipotesis itu diterima ataupun tidak. Okey. Okey ya. Sebelum itu kita nak tengok, saya nak minta Fika. Okey, ada jam randik di sini. Okey. So kita akan gunakan jam randik ini untuk dapatkan masa untuk 10 ayunan bagi eksperimen ni. Okey, kita cuba dulu Fika. Alright. Macam mana nak guna? Okey, tekan sekali. Tekan sekali. And then tekan lagi. Tekan sekali lagi. Untuk memberhentikan. Ya. Lepas tu tekan kali ketiga untuk reset balik. Reset balik. Okey. Mudah. Mudah, Cikgu. Mudah. Okey. Good. Okey. Baik, kalau kata ada masalah, apa yang kita perlu buat adalah kita pusingkan spring dia. Pusingkan. Sebab dia menggunakan spring. So kalau dia tak bergerak, maksudnya dia ada, kita kena pusing sikitlah. Kena pusing sikit. Kena pusing sikit. Okey. So jam randik dah bersedia. Ya, Cikgu. So kita boleh mulakan eksperimen ni. Okey. So saya fikir saya minta tolong ambil masa lah. Saya akan tolong buat ayunan tersebut. Okey, Cikgu. So kita tengok Okey, ini adalah gambar rajah. So saya akan dapatkan plasticine. Okey. Dan di sini adalah tempatnya untuk kita letakkan. Kita ada apik G. Okey. Kita ada gergaji. Okey, mata gergaji ni. So kita akan letakkan dia di sini. Dan kita akan buat 10 ayunan. Saya akan tarik. Dan saya akan lepaskan. Saya akan kira 1 sehingga 10. So apabila saya sebut 10, so dah cukup lah. So kira masa. Jadi cikgu kena ke depan dan ke belakang untuk satu ayunan. Satu ayunan. Bila dia balik ke belakang, baru kira 1 lah. Okey, cikgu. Bila dah sampai 10 kali lengkap, so kita akan dapatkan masa. Baiklah, cikgu. Selepas tu baru kita tulis dalam jadual. Okey, cikgu. Boleh ya? Ya, boleh. Sedia ke, cikgu? Saya terlupa. Saya kena ukur dulu, betul tak? Ya. Ini 30. Ukur beratnya. Ukur jisimnya. Jisim. Tadi kita dah belajar jisim dengan berat kan? Betul, cikgu. Jisimnya. Okey. Okeylah, 30 Okey. 30 gram kan? Ya. Ya, betul. Okey, so saya lekatkan di sini 30 gram plasticine. So saya akan tarik sedikit. Okey, Fika bersedia? Bersedia, cikgu. Okey. So saya ke 1 2 mula. 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, berapa? Kalau ikut di sini, ia adalah 6 saat. 6 saat. 6 saat. Okey, 6 saat. Ya. Boleh tunjukkan di 6 saat. Kalau nampak boleh tak? lihat di kamera, kita dapat jumlah masa 6 saat. 6 saat untuk 10 ayunan. So boleh saya minta Syafika untuk tuliskan di dalam jadual. Okey. Untuk 30 gram. Okey. 6 saat untuk 6 saat. 10 ayunan. Okey, cikgu. Okey, dah. Okey, untuk 6 saat untuk 10 ayunan. Jadi kita nak dapatkan satu ayunan berapa saat? Maksudnya di situ kita perlu bahagi bahagikan dengan 10. kepada 10. So kita akan dapat 0.6. 0.6 saat. Ya. Okey. Pandai Syafika. Okey.
Okey, cikgu. Okey, so itu yang 30 gram. Ya. So sekarang ni kita cuba ukur yang 40 gram. So kita gunakan neraca digital ni. Senang. Senang, mudah saja. 20. Okey. 40 tu, cikgu. 40. Kita buang sikit. Masih. Mudah guna plastis ni kerana boleh ubah dia punya jisim dia. Okey, so kita dapat 40 gram. Okey. So saya bawa ke sini. Masih sama ya, cikgu? Sama. 10 ayunan. 10 ayunan. Okey. Okey, kita ulang balik lagi. Okey. Sedia? Sedia, cikgu. Sedia. Okey. So saya akan tarik sikit. Ya. Saya 1, 2, mula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Wah, bertambah sedikit, cikgu. Bertambah sedikit, Sekarang ni ukurannya ialah 7 saat, cikgu. 7 saat. Okey. Okey. So, boleh minta Syafiqah untuk tambahkan di situ. Saya catat di sini ya. Catatkan. Pentingnya, cikgu, kalau kita buat eksperimen perlu ada jadual ya, cikgu, untuk catat kita punya apa orang kata hasilnya. Ya, kita punya masa tu ataupun kita punya dapatan, so kita perlu catatkan dalam jadual ataupun dalam buku lah. Okey, cikgu. Dan kebiasaannya di dalam makmal biasanya kita akan ulang sebanyak 3 kali. Kerana kita nak dapatkan bacaan yang lebih jitu. Puratanya. So purata lah. Okey. Tetapi untuk yang kes ni, so kita buat sekali je lah. Sebab kita nak buat sampai 70 kan. Betul, banyak sangat pula. Banyak kan. So kita cuba untuk yang ketiga. 50 gram. 50 gram sikit ni. Okey, kena tambah sedikit. Lagi 0.1 gram. 1 gram. 1 gram. Sikit je. Tak mau. Okey. Dapat dah. Okey. Cikgu kena lekat-lekatkan, nanti jatuh tu. Jatuh kan. Okey, so ini adalah 50 gram. So saya kembali ke tempat ni. Okey. Untuk kita lekatkan. Okey. Okey, cikgu, saya dah bersedia. Dah bersedia. Okey. Saya akan tarik sedikit dan saya lepaskan dalam kiraan 1, 2, mula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Oh, makin bertambah ni, cikgu. Makin bertambah. Okey, Kak Syafiqah tunjuk ya. Kalau nampak di situ, ukuran saatnya ialah 8 saat. 8 saat. Okey. Wah, dah bertambah kan? Ya, dah bertambah, cikgu. So, kita catatkan dalam jadual. Nampaknya penambahan saat ni, cikgu, macam agak sekata. Konsisten kan? Dia berkadar terus kan? Ya. Okey. Cikgu, seterusnya kita ada 60 gram. 60 gram. So kita ukur dulu. Okey. Sukat. 62, kita buang sikit. Itu yang senang bila pakai plastisin ni kan? Ya. Rasanya murid di rumah pun sedang membuat sama sekali ni sebab seronok pula guna plastisin. Ya. Tapi kalau nak gunakan penimbang, kalau ada di dapur tu, maklumkan kepada ibu dululah. Jangan terus ambil. Nanti kena marah. Kena marah kan. Okey. 60 gram. 60 gram. Alright. Okey. Bila dah 60 gram tu susah sikit nak dia nak lenturkan dia. Ya, cikgu. Tapi dia boleh plastisin kan. Okey. Okey, cikgu, saya dah sedia. Okey. Baik, sedia 1, 2, mula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Wah, nampaknya yang saya sangkakan agak tepat, cikgu. 9 saat. 9 saat. Kita dah boleh agak kan? Ya, boleh agak. Ada penambahan yang cikgu sebutkan tadi agak konsisten. Okey. Jadi 60 gram 9 saat untuk tempoh ayunan bagi satu ayunan 0.1
cikgu. Okey. Okey. Dan yang terakhir. Yang terakhir. Apa kata kalau kata Syafiqah cuba? Okey, kita tukar tempat. peranan. Okey. Tukar peranan. Jom Okey. cikgu. Boleh. Saya gunakan yang sama. Yang sama. Dan kita perlu tambah lagi 10 gram. 10 gram. Agak-agak dalam separuh ni lah kot cikgu. Ya. Okey. Oh, terkurang. Terlebih. Terlebih. Okey. Terlebih 3 gram. Okey. Lagi sikit. Okey. Okey cikgu. Okey, 70. Baiklah. 70. Okey. Cikgu, saya ke sana. Saya ke sini. Okey. Saya tahu kenapa cikgu minta saya buat. Sebab dah susah nak lentur ni cikgu. Saya bagi yang paling yang terakhir tu kepada Fika lah. Ya. Okey cikgu. Dah lekat. Okey, Jom dah kita lekat. cuba. Okey. Okey, dalam 1, 2, mula. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Menjadi tak cikgu? Jadi. Agak-agak Fika berapa masa dia? Saya agak dalam 10 saat. Betul. Memang 10. Okey. Wah. Jadi cikgu apa lagi? Okey, Kita saya catatkan kita punya hasil dalam ukuran saat. Okey. Baiklah cikgu. Jadi daripada jadual kita kan cikgu, adakah hipotesis kita boleh terbukti atau masih belum lagi? Okey, sebenarnya daripada jadual kita pun kita dah boleh agak ataupun kita dah boleh tentukan sebenarnya hipotesis itu memang diterima disebabkan GSIP apabila bertambah GSIP bertambah juga masa initial dia. So daripada situ sebenarnya kita dah tahu, cuma dalam bentuk yang lebih mudah. So kita boleh buat dia dalam bentuk yang lebih mudah kita lihat saja kita dah tahu, iaitu dengan cara kita plot graf. Kita boleh plot graf, so kita akan dapat lihat graf dia akan jadi macam sebagai contoh ini grafnya. Okey. Katakanlah di sini kita ambil dia punya ni sekata. So kita boleh kata di sini adalah 0.1, 0.2, 0.2, 0.4, 0.3, 0.4, tak boleh ni. Nanti tak muat kan? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muat. Okey, muat. 0.5. Cikgu, bila cikgu sebutkan 10 tu cikgu, ukuran saat bagi satu ayunan tu perlu ada titik perpuluhan tak seperti yang lain? Ataupun boleh tulis satu je? Boleh satu je. Boleh cukup satu ya? Cukup. Okey. Kalau nak tulis pun 1.0 pun sebenarnya boleh lah. Tapi kita tulis satu je lah kan? Yalah, okey. 0.7, 0.8, 0.9 dan 1. Okey. So daripada situ kita akan plot dia. Ya. 0.6. So kita ambil 30, 0.6 di sini. 0.7 sini. 0.8, 0.9 dan 1. Dan 1. Okey. Jadi situ nampak tak? Ya. Dia nampak dia akan menghasilkan garisan yang lurus. Garisan lurus. Dan ini garisan lurus ni kita dapat. Kalau kata kita pakai 80 gram pun, kita tak perlu buat eksperimen ni. Sebab kita dah tahu agak-agak dia punya bacaan berapa. Kalau 80 gram, cikgu tentulah 1.1. 1.1. Daripada graf pun kita dah boleh tahu. Daripada jadual pun kita dah boleh tahu. Disebabkan dia punya kadarnya adalah konsisten. Okey ya? Okey cikgu, baiklah. Memandangkan cikgu akan meneruskan aktiviti selepas ini, jom cikgu kita beralih tempat ya. Beralih tempat. Okey. Okey, baiklah cikgu. Jadi kita dah membuat eksperimen kan cikgu? Adakah kita ada sedikit aktiviti lagi? Ada, iaitu kesimpulan lah. Okey, kesimpulan nak tengok kesimpulan kan. Okey, ni kesimpulannya hasil daripada graf. So kita dapat simpulkan bahawa hipotesis yang pada awal tadi
diterima. Diterima iaitu semakin besar jisim, semakin besar initial objek tersebut. Okey. Okey. So apabila kita dah selesai untuk eksperimen, jadi kita pun dapat lihat graf yang cantik itu. So kita nak tengoklah kepada pemahaman. Boleh ya, Fika? Okey, cikgu. Jom kita tengok cuba soalan. uji minda. Uji minda. Okey, uji minda yang seterusnya, minda yang kelima. Apakah hubungan antara jisim plastisin dengan tempoh ayunan? Hubungan ini seakan-akan hipotesis kita, cikgu. Ya. Okey, lagi tinggi ataupun lagi besar jisim plastisin, lagi tinggi tempoh ayunan. Okey, jom kita tengok. Betul lah. Bertambah. Tadi apabila bertambah ataupun makin tinggilah, betul lah. Kan? So apabila kita sebut bertambah jisim plastisin, semakin tinggi tempoh masa ayunan pun betul. Perkataan bertambah dengan tinggi itu sama. So kita tengok daripada situ kita dah tahu. Okey. So dia meningkat meningkat. Satu baiklah, bintang. Cikgu. Tak apa. Kita tengok kepada uji minda 6 dulu. Okey. Nyatakan hubungan di antara initial plastisin dengan jisimnya. Apakah hubungannya? Okey, hubungan initial plastisin dengan jisimnya semakin tinggi jisimnya. Okey, semakin tinggi jisimnya. Semakin bertambah initial plastisin. Okey, tinggi ya. Saya suka perkataan tinggi. Okey, sama juga semakin bertambah ataupun tinggi, semakin bertambah initial objek tersebut. Plastisin lah. Okey, betul lah. Tinggi pun tak ada masalah. Betul jawapan Fika tu. Dan soalan yang terakhir. Untuk slot ni lah. Okey, adakah tempoh ayunan bagi bilah gergaji tadi dipengaruhi oleh daya graviti? Yang ini soalan agak mencabar. Saya rasakan tidak, cikgu. Okey, kenapa? Kerana tempoh ayunan tersebut diukur oleh jisim, bukan berat. Okey, jadi kita letak secara mengufuk. Jadi dia tidak ke bawah dan tidak terpengaruh oleh daya graviti. So kita gerak ke kiri kanan kan? So dia tak dipengaruhi oleh daya graviti. Graviti ke mana? Ke bawah kan? Ke bawah sahaja. So disebabkan tu dia tak dipengaruhi. Betul. So dia jawapannya adalah tidak, kerana bilah gergaji disesarkan ataupun kita lepaskan dalam keadaan mengufuk ataupun melintang ni. Jadi dia tak dipengaruhi oleh daya graviti yang mana menghala ke bawah. Baiklah, cikgu. Jadi bagaimana jawapan untuk ketiga-tiga soalan tersebut? Tiga soalan yang saya ajukan, Fika dapat jawab dengan betul. Jadi 3 bintang juga untuk Fika. 3 bintang lagi. 3 bintang. Terima kasih, cikgu. Baiklah. Fika sukalah bintang-bintang tu kan? Suka sangat berkelip-kelip di awan. Okey, baiklah, cikgu. Jom kita berehat sebentar. Sebab Kak Syafiqah nak minum air sekejap. Dan menguji orang kata menguji minda lagi selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, kita sama-sama belajar di slot menengah atas. Didik TV KPM. Baiklah murid-murid, jom kita masuk ke kelas pada hari ini. Di Didik TV kita belajar slot menengah atas bagi mata pelajaran sains. Dan bila kita sebut tentang sains ni, kita juga belajar tajuk inisial. Dan inisial ni, cikgu, dalam kehidupan harian, bila sebut tentang aplikasinya, mestilah ada yang baik atau positif dan negatif ya, cikgu? Ya, betul, Fika. Mungkin cikgu boleh rungkaikan. Ya. So dalam slot ni saya akan tunjukkan kepada Fika dan juga yang murid-murid yang berada di rumah, kesan inisial dalam kehidupan. Mesti sesuatu benda tu mesti ada positif, mesti ada yang negatif dia kan. So kita akan lihat kesan-kesan inisial dalam kehidupan. Kita tengok yang positif dulu, lepas tu kita tengok yang negatif. Okey, cikgu. So yang pertama sekali, kesan positif.
Ni hammer kan. Kadang-kadang hammer yang dilonggar. Bila kita dah beli kan, dah pakai lama, so dia longgar, kepala dia longgar. Kita guna banyak kali. So adakah kita perlu beli yang baru ataupun kita boleh perbaik saja? Cikgu, saya rasa mungkin boleh perbaiki. Boleh perbaiki dengan secara mudahnya kita hentakkan penungkul tu pada objek yang keras, pada kayu keras ke batu ke. So bila pukul kuat, so dia akan, kepala tu dia akan ketat balik. So itu adalah kesan positif. Apabila bila dia longgar, so kita hanya ketuk. Cangkul boleh kan, tapi yang ni hammer lah. Cangkul nak bawa, tak payah bawa kan. So yang ni ketuk kuat, ketuk, so dia akan masuk balik. Jadi lepas tu kita boleh guna balik lah. So tak perlu beli baru kan. Betul cikgu, jimat sikit situ. Jimat Jadi sikit, kesan kan? initialnya ke bawah ya cikgu? Ke bawah lah kan. Bila kita ketuk, so dia akan bila kita ketuk tu, so dia masih nak bergerak. So kepala ni dia akan masih bergerak ke bawah, so dia akan ketat lah. Okey cikgu. Itu adalah kesan initial yang positif. Itu yang pertama lah. Okey cikgu. Kesan yang kedua, yang tadilah. Tadi kan hujan kan. Betul. So saya gunakan payung. So apabila kita nak simpan payung tu, biasa kan ada air dekat payung tu. So kita nak keluarkan air tu, kita ada cara, iaitu kita pusing-pusingkan dia payung tersebut dengan laju. So apabila kita pusingkan dia, so kita akan pusing lawan balik. Betul. So dia akan, air tadi dia bergerak pada satu arah. Dia nak kedudukan asal kembali. Kedudukan asal. So dia akan terkeluar ataupun jatuh ke bawah daripada payung tu. Lepas tu barulah kita simpan. So dia akan memberi kesan positif. Senang untuk kita nak keringkan payung tersebut daripada air hujan. Itu kesan positif yang kedua. Okey. Kesan negatif pula. Kita tengok kesan negatif pula. Kesan negatif adalah apabila kita memandu kenderaan. Apabila kita memandu kenderaan, kita bergerak ke hadapan. Dan apabila kita brake ataupun berlaku apa-apa, so kita terpaksa brake. So apa yang berlaku, badan kita masih ada kesan inertia, iaitu kita akan bergerak ke hadapan. Dan apabila kita bergerak ke hadapan, so kita akan melanggar dengan steering ataupun kita akan terpelanting keluar. Itu kesan negatif inertia. Ya, bahaya. Dan oleh kerana itu, sebab itulah kita perlu pakai tali pinggang keselamatan. Dia ada beg udara, kita ada penahan kepala, penyandai kepala tu, supaya apabila kita kesan inertia, dia akan boleh menahan kesan inertia tersebut. So penting pakai tali pinggang keselamatan ketika memandu. Betul, pesanan yang sangat penting. Okey cikgu, seterusnya? Seterusnya adalah kesan negatif yang kedua, iaitu kapal terbang. Apabila dia nak mendarat ataupun berlepas, jisim kapal terbang ni besar. Dan apabila dia besar, dia terpaksa mengambil jarak yang besar, jarak yang panjang untuk dia berhenti. Apabila dia mendarat, dia turun, mendarat. So dia akan menyebabkan kapal terbang tu susah untuk berhenti. So dia perlu landasan yang panjang untuk dia berhenti dengan selamat. Itu adalah kesan negatif yang initial. Cikgu. Yang ini yang cikgu sebutkan tadi. Semakin bertambah ataupun semakin besar jisim, semakin kuat ataupun bertambah initialnya. Faham? Okey. So kesan positif, kesan negatif. Okey. Jadi disebabkan itu, saya nak tanya soalan yang terakhir untuk Fika. Okey cikgu. Boleh Silakan. Soalannya agak panjang. Okey. Rajah ni menunjukkan bongkah kayu P dan Q yang berbeza saiz, tetapi mempunyai jisim yang sama. Jisim dia sama. Okey. So bongkah kayu yang manakah mempunyai inertia yang lebih besar? P atau Q? So jelaskan jawapan anda. Okey cikgu, saya rasa jisimnya kerana dia sebutkan jisim yang sama. Jisim sama. Jadi dia punya inertia pun sama. Betul, walaupun saiznya berbeza. Walaupun saiznya berbeza, tetapi kerana jisimnya sama, mungkin api mempunyai ketupatan yang rendah. Betul, itu perkataan yang betul. Okey, kita tengok jawapannya betul lah. Memang apabila jisimnya sama,
initialnya juga sama. Okey, cikgu, jadi saya dapat bintang lagi tak, cikgu? Dapat. Saya bagi 2 lagi bintang. 2 lagi bintang. Okey. Okey, cikgu, sementara saya menampal ini, boleh tak kita dapatkan rumusan ringkas daripada cikgu? Baik. So, rumusan untuk hari ini adalah kita belajar tentang jisim dan inertia. So, daripada semua sekali, so kita perlu tahu apa itu jisim. Jisim merupakan kuantiti jirim yang terkandung di dalam sesuatu objek. Dan inertia pula adalah sifat semula jadi sesuatu objek yang cenderung untuk menentang sebarang perubahan keadaan asal dalam keadaan pegun ataupun dalam keadaan dia bergerak. Dan inertia ini adalah bukan kuantiti fizik dan dia tidak mempunyai nilai, tidak boleh diukur dan tidak mempunyai sebarang unit. Okay? Dan daripada eksperimen, so kita boleh rumuskan bahawa semakin besar jisim, semakin besarlah inertia objek tersebut. Dia berkadar terus. Dan inertia boleh memberikan kesan positif dan juga memberikan kesan negatif dalam kehidupan. Tetapi bagi kesan negatif, so kita perlu belajar untuk mengatasi kesan-kesan negatif tu dengan cara kita menyediakan peralatan-peralatan keselamatan seperti beg udara, tali pinggang keselamatan dan juga penyandar kepala bagi kenderaan yang saya tunjukkan tadi. Itu cikgu. adalah rumusannya. Baiklah, cikgu, terima kasih untuk rumusan tersebut. Sekarang ini juga, cikgu boleh tak saya dapatkan sedikit pentaksiran bagi prestasi saya pada hari ini sepanjang menjawab soalan-soalan cikgu tu? Ya. So daripada mula sehingga ke akhir ini, buktinya adalah bintang yang bergemelapan di situ, okey, berkelipan di situ, menunjukkan bahawa Syafiqah memang faham apa yang saya sampaikan daripada mula sehingga akhir. Baiklah, cikgu, di manakah mereka yang sedang menonton boleh membuat ulang kaji di rumah? Di manakah platform diorang boleh mengakses? Baik. So untuk dapatkan bahan-bahan yang menarik yang hari ini dan juga yang banyak lagi, sebenarnya kita boleh dapatkan semua topik-topik ini daripada portal Delima. Portal Delima. Terima kasih Cikgu Abdullah kerana berkongsi ilmu pada hari ini, dan juga tak lupa kepada jurubahasa isyarat kita Cikgu Aida kerana berada bersama kami pada hari ini. Dan anda yang sedang menonton, jangan lupa saksikan Didik TV, banyak lagi program yang kita kongsikan selepas ini. Jadi pastikan anda stay tune, okey? Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Didik TV KPM. Didik TV KPM.